Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bersama saya Cikgu Suhaida untuk pengisian mata pelajaran Pendidikan Kesihatan tahun 5, Unit 11 Penjagaan dan Keselamatan Diri, Bidang Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial, topik pengurusan mental emosi, tajuk konflik dan stres dalam keluarga. Sebelum kita meneruskan pengisian mata pelajaran Pendidikan Kesihatan tahun 5 pada kali ini, diharap anda telah bersedia dengan buku teks Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan tahun 5 KSSR Simakan 2017, muka surat 82 hingga 83. Objektif pembelajaran kita pada kali ini ialah pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat mengenal pasti situasi konflik dan stres dalam keluarga, menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 kesan konflik dan stres dalam keluarga dan menyatakan cara mengurus konflik dan stres dalam keluarga dengan berkesan. Objektif pembelajaran kita pada kali ini adalah berdasarkan Standard Kandungan 3.1, Standard Pembelajaran 3.1.1, 3.1.2 dan 3.1.3. Baiklah, tanpa melengahkan masa, mari kita memahami dan mengetahui apa itu konflik. Baiklah murid-murid, konflik ialah perselisihan atau pertentangan idea atau pendapat atau kepentingan antara individu dengan individu yang lain. Konflik yang tidak dapat diuruskan dengan baik akan menyebabkan berlakunya stres. Baiklah, sekarang kita akan mengenali ataupun mengenal pasti situasi konflik dan juga kesan konflik tersebut. Antara situasi konflik yang sering dialami oleh remaja di rumah apabila terpaksa menghadapi keadaan adik yang masih kecil yang suka membuat sepah. Selain itu, kebiasaannya konflik berlaku apabila adik-beradik berebutkan tempat duduk atau barang mainan. Konflik yang sering berlaku ini dan sekiranya tidak dapat diuruskan dengan baik, akhirnya boleh mengakibatkan keadaan cepat marah, pertengkaran atau pergaduhan. Jika konflik berpanjangan, ia boleh juga menyebabkan gangguan kesihatan dan akhirnya merenggangkan hubungan kekeluargaan. Seterusnya, mari kita mengetahui cara yang terbaik untuk mengatasi konflik yang berlaku. Apabila suatu konflik berlaku, perkara yang paling penting hendaklah kita mengenal pasti punca konflik tersebut berlaku. Kemudian dapatkan nasihat atau merujuk kepada orang yang dewasa atau yang lebih dipercayai. Laksanakan cadangan atau nasihat yang telah diperolehi daripada orang dewasa. Membuat penilaian daripada nasihat yang telah diberikan. Akhir sekali, berfikiranlah positif dan sabar menghadapi konflik yang sedang berlaku. Baiklah, sekarang mari kita mengenali apa pula itu stres. Baiklah murid-murid, stres ialah perasaan dalam diri yang disebabkan oleh konflik yang berlaku. Contohnya ialah resah, cemas, tegang, marah, sedih, putus asa, kecewa dan sebagainya. Stres yang tidak dapat dikawal dan diuruskan dengan baik boleh menyebabkan kesan buruk kepada kesihatan mental, fizikal dan sosial. Mengikut sumber www.myhealth.gov.my, stres boleh menjejaskan kesihatan kulit dan mempercepatkan proses penuaan. Baiklah, sekarang kita akan mengenali atau mengenal pasti pula situasi stres yang seringkali dihadapi oleh remaja di rumah. Seorang abang terpaksa membahagikan masa untuk menjaga adik dan mengulang kaji pelajaran untuk menghadapi peperiksaan. Stres yang sering berlaku juga apabila terpaksa menghadapi keadaan adik yang mengoyakkan buku abang, terutamanya buku mata pelajaran. Dan
Situasi yang sering kali berlaku juga ialah apabila seorang adik berasa kesunyian kerana tidak dipedulikan oleh kakaknya. Situasi stres yang tidak dikawal boleh menyebabkan kesan stres yang amat berbahaya. Contohnya, murung, memberontak atau sering marah, putus asa, bertindak di luar kawalan dan akhir sekali boleh menyebabkan gangguan mental. Baiklah, bagaimana cara mengatasi stres dengan cara yang berkesan? Amalkan 10P, berfikiran positif, berurut, berkata relax, ini boleh diatasi, bersenam, berehat, bertenang, bernafas dalam-dalam, beribadat, bercakap dengan seseorang dan akhir sekali beriadah. Baiklah, terdapat beberapa situasi konflik dan stres yang telah disediakan di sini. Anda dikehendaki mengenal pasti sama ada situasi-situasi tersebut adalah situasi konflik ataupun situasi stres. Kita perlu menghargai dan menyayangi diri sendiri dengan mengamalkan gaya hidup sihat, berfikiran positif dan sentiasa bersyukur kepada Tuhan. Semoga pengisian dan perkongsian saya untuk mata pelajaran pendidikan kesihatan tahun 5 kali ini memberi manfaat kepada semua. Mohon maaf daripada saya atas sebarang kesilapan tutur bicara. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Bye.